Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita akan masuk kepada bab 3 iaitu proses reka bentuk. Dalam proses reka bentuk, apa yang akan kamu pelajari ialah 3.1 project brief, 3.1.1 definisi project brief, 3.1.2 ciri project brief, 3.1.3 perancangan project brief dan akhir sekali 3.1.4 iaitu menyaring maklumat dalam project brief. Apakah objektif pengajaran yang akan anda dapat pada hari ini? So, antara objektifnya adalah yang pertama ialah pelajar dapat mengetahui apakah maksud project brief. Yang kedua, pelajar dapat mengetahui siapakah yang terlibat dalam prosesi project brief. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri project brief. Yang keempat, pelajar dapat menyatakan senarai semak dan kriteria pertimbangan utama dalam project brief. Dan akhir sekali, pelajar dapat menyaring maklumat dalam project brief. Apakah dia project brief? So, project brief adalah sesi perbincangan. Sesi perbincangan untuk mendapatkan maklumat. Apakah itu definisi project brief? So, project brief adalah proses perbincangan awal di antara dua pihak, iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Tetapi walaupun dua orang pihak yang terlibat, namun mereka bentuk juga perlu ada pada sesi tersebut. Kenapa? Sebab tugasnya adalah untuk melakar idea-idea yang ingin diminta oleh pelanggan. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri project brief. Ciri yang pertama adalah tajuk projek. Dalam tajuk projek, dia merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan dan tajuk projek tersebut haruslah spesifik dan bukan dinyatakan secara umum. Tajuk projek ni selalunya dia akan memberi gambaran awal, bentuk dan fungsi produk yang akan dihasilkan. Yang kedua ialah gambaran keseluruhan projek. So, dalam gambaran keseluruhan projek terbahagi kepada dua bahagian iaitu pengurusan projek dan gambaran awal produk yang ingin dihasilkan. Kemudian seterusnya ialah kriteria produk. Dalam kriteria produk, dia ada melibatkan elemen dan juga prinsip. Kita dah belajar pada chapter 1, apa itu elemen-elemen dan juga apa itu prinsip-prinsip reka bentuk. So, dia dibincangkan dan akan diaplikasikan pada produk. Seterusnya adalah perancangan dalam pengurusan projek. So, dalam perancangan pengurusan projek, dia merangkumi skop projek, kos pengeluaran, masa perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja. Seterusnya adalah analisa kajian reka bentuk produk dan pasaran, iaitu dia adalah kajian reka bentuk produk dan kajian pasaran. Kajian reka bentuk produk, kita rujuk kepada kita bandingkan produk yang sedia ada dan kita bandingkan dengan produk yang akan kita hasilkan. So, perbandingan yang dibuat tu dari segi reka bentuk, fungsi dan juga ciri-ciri moden. Manakala dalam kajian pasaran pula, dia terbahagi kepada kajian terhadap kehendak kumpulan dengan membuat soal selidik dan juga pemerhatian. Seterusnya kita pergi kepada lakaran idea. So, dalam lakaran idea, kita akan bina lakaran idea dalam bentuk visual yang menarik. So, yang ni kita lebih fokus kepada chapter 4 nanti. Seterusnya ialah penghasilan mockup ataupun model. So, mockup tu adalah model olok-olok. Kenapa kita sebut dia sebagai model olok-olok? Dia model olok-olok sebab kita guna bahan-bahan daripada bahan kita semula dan mudah dibentuk. Seperti polisterin, gabus, span, kayu jelutung. Manakala model pula dia terbahagi kepada dua, iaitu model berfungsi sepenuhnya ataupun model separa berfungsi. Kita masuk pula kepada 3.1.3 iaitu perancangan project brief.
iaitu dia ada dua iaitu kriteria pertimbangan utama dan catatan penerangan. Sebenarnya kedua-dua kriteria ini terdapat dalam borang projek brief. Senarai semak dalam penyataan masalah dibuat terlebih dahulu berdasarkan kepada kriteria pertimbangan utama sebelum melengkapkan borang projek brief. Ini adalah contoh senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama yang ada dalam sebelum kita membuat borang brief iaitu antara senarai semak dia adalah kamu tengok dari segi fungsi, apakah kegunaan produk ini, di manakah produk ini digunakan, persembahan dia, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan, tujuan pasaran dia, siapa yang akan guna, siapa pesaing yang akan wujud, kuantiti, style, gaya, kualiti, kos dan juga jangka masa. So, semua senarai semak ni kita semak dahulu satu-satu sebelum kita masukkan ke dalam borang brief. Dah siap borang senarai semak tadi, barulah kita masuk pula kepada borang projek brief. Dalam borang projek brief ni dia ada, kamu tengok dia ada tajuk, bakul seberguna, kemudian kriteria pertimbangan utama dia, apakah tujuan, pasaran. Yang tadi senarai semak tu kita masukkan dalam borang projek brief ni. Kemudian baru kita masukkan produk ni akan digunakan untuk apa, kita bagi kita akan tanya kepada kita punya pelanggan. Apakah penggunaan produk akan digunakan untuk apa, di manakah produk ini digunakan, persembahan bagaimana cara produk ini dipersembahkan dan sehingga jangka masa. Ni adalah contoh dia pelajar. Borang projek brief, dan kita memang kena isi borang projek brief ni, kita minta pelanggan kita isi supaya kita boleh wujudkan produk seperti mana yang pelanggan nak. Setelah selesai isi borang projek brief, kemudian kita akan saring maklumat-maklumat yang ada dalam borang projek brief tersebut. So kriteria dia, contoh dalam jadual di bawah tu, jadual 3+3, jadual maklumat projek brief. So kriterianya adalah fungsi. Catatan dia, apakah guna fungsi tersebut, apakah fungsi produk tersebut, membawa barang seberguna. So persembahan, nak guna dari segi macam mana tu persembahan, nak warna pakai apa, mudah disimpan, kerana apa. Tujuan pasaran, siapa pengguna yang kita nak sasarkan pada produk tersebut. Kemudian kuantiti, berapakah kuantiti yang hendak dipasarkan pada fasa yang pertama, style gaya, bentuk geometrik ke, bentuk organik ke, bersaiz sederhana ke, boleh diubah saiz ke. Ni style gaya. Kemudian kualiti, adakah dia berkualiti tinggi, adakah dia dapat membawa barangan-barangan. Ni semua kena ada pada masa sesi soal jawab dengan pelanggan. Kos dia, jangka masa. Boleh belajar. Kat sini faham kan? Senang je.